Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, InsyaAllah malam ni kita mulakan pengajian kita dengan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardh وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد بالقدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الملك العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به علمه وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وغسسته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين وإن تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengangkat kedudukan martabat orang-orang beriman dalam kalangan kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi zahirina hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum zahirun. Akan ada satu golongan dari kalangan umatku yang tetap, yang sentiasa berada atas kebenaran sampailah ke hari kiamat dan mereka tetap atas kebenaran itu. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang saya kasihi barisan pengurusan surau At-Taqwa, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia inayah taufiknya dapatlah sama-sama kita hadir lagi pada malam ni, insya-Allah meneruskan pengajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menerusi kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Mukhtar bin Atarid, salah seorang daripada tenaga pengajar Masjidil Haram dahulu. Kita dah sampai, tuan-puan ibu ayah, kita sampai pada muka surat 18, betul tak? Ya kan? 18. Okey, Mazhab Al-Asy'ari 18. Cuba tengok tuan-puan ibu ayah, Mazhab Al-Asy'ari muka surat 18. Ketahuilah bahawa Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu tidak mereka-reka pendapat yang baru dan tidak juga menubuhkan madhab yang lain. Tetapi beliau hanya seorang insan yang memperakui madhab-mazhab ulama salaf dan penyambung kepada pegangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita bincangkan pada pengajian yang lepas-lepas bahawa Al-Imam Abu Hasan Asy'ari atau Al-Asy'ariyah ini dia tidak membawa akidah yang baru. Tak, bukan. Akidah kita sama. Akidah kita satu. Apa dia? Allah yang Esa. Dalam surah Al-Ikhlas kan, Allah tempat tumpuan segala makhluk, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada satu pun yang sekufu yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah satu. Akan tetapi manhaj, macam kita bincang dah yang sudah-sudah hari tu, manhaj, metod, cara belajar akidah ni banyak. Macam kita nak pergi KL, macam-macam jalan kita boleh pergi sana kan. Ada yang boleh ikut lekas, ada ikut jalan lama, ada ikut Kajang Silk dan sebagainya. Macam-macam cara, macam-macam dia punya highway. Jadi sama juga macam akidah, macam kita bahaskan pada minggu yang sudah. Ada metod ataupun manhaj muhaddithin yang kita belajar akidah menerusi Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari itu ada bab nama dia Kitabul Iman, Kitabut Tauhid. Belajar dari situ. Begitu. Sama juga macam Abu Hasan Asy'ari, cuma Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi ni dia menambah satu lagi cara ataupun metod penggunaan akal. Di samping Quran dan Sunnah, Al-Imam Abu Hasan Asy'ari bawa satu lagi metod atau membawa satu lagi kaedah hujah akliyah. Sebab apa? Sebab sesuai pada zaman tu. Sesuai pada zaman tu sebab Mu'tazilah zaman tu dah berleluasa. Dia ikut realiti wakil pada ketika tu. Jadi nak apa istilah dia? Nak membungkam, nak jatuhkan, nak membantras fahaman Mu'tazilah daripada berleluasa pada zaman itu, dia perlukan hujah akal juga. Sebab Mu'tazilah ni dia mendahulukan akal mengatasi wahyu. Menggunakan akal mengatasi wahyu Quran dan Sunnah. Jadi bila kita kedepankan Quran dan Sunnah, mereka bawa hujah akal. Jadi soalan macam kita ni bawa segala macam hujah Quran, hadis dan sebagainya, tiba-tiba datang seorang debaters, pendebat ni, dia menggunakan hujah akal dia nak mengalahkan kita. Boleh kalah kita sebenarnya. Kalau kita sekadar menggunakan hujah Quran Sunnah, boleh kalah. Sebab pendebat ataupun orang yang pandai cakap ni, berpidato ni, dia akan guna segala macam cara ilmu mantik dia lah untuk mengalahkan kita. Datang Al-Imam Abu Hasan Asy'ari bawa benda yang sama, cuma istilah dia diislamisasikan dan di ahli sunnah wal jamaah kan. Macam saya pernah cerita dulu kan. Dan sekarang baru-baru ni kan kita dengar di media sosial dan sebagainya, ada satu dialog kan, dialog di antara wakil Quips Perlis kan, College Islam Perlis dengan wakil daripada kita ahli sunnah wal jamaah. Di sana sebenarnya apa yang kita boleh faham, apa yang kita boleh nampak, dia punya hasil dia adalah orang yang benar-benar tak belajar manhaj al-Asy'ariyah, dia akan tidak faham dan membuat khulasah yang salah terhadap mazhab kita. Dan boleh jadi fitnah pula terhadap mazhab kita. Ucapan mereka, apa yang mereka faham berdasarkan teks kitab yang mereka baca sendiri tanpa guru,
boleh menyebabkan kesalahfahaman terhadap Al-Asy'ariyah. Dan itu yang berlaku. Itu yang berlaku kan, di mereka yang wakil sana tu tak faham sifat wujudi, tak boleh bezakan wujudi, amrun i'tibari. Ya, walaupun benda tu di sisi kita yang saya sebut ni semuanya sebenarnya fardu kifayah je kita belajar. Cukup ada seorang tu mengetahui, atau satu kumpulan tu tahu, anak-anak dekat mahat tahfiz kita yang belajar benda tu cukup memadai. Selesai. Akan tetapi bila ada orang cuba memasukkan perkara-perkara macam tu, masukkan kesamaran, syubhat-syubhat dalam pemikiran masyarakat kita, jadi perlu orang-orang yang macam ni, istilah dia ahlul kalam ni, mutakallimin ni, untuk menerangkan, menggunakan hujah-hujah yang macam tu. Mereka fitnah kita ni berakidah dengan akidah Aristotle, Sokrates, Plato dan sebagainya. Ya, kalau kita belajar, kita dah sebut pada minggu-minggu yang sudah bahawa kita ambil seni cara orang ahli falsafah ni berfikir sahaja, masuk dalam kita punya pengajian ilmu kalam, bukan akidah mereka. Akidah mereka sah-sah lah, mereka ni tak percaya Tuhan, kan? Ahli falsafah ni sah-sah mereka tak percaya Tuhan, akan tetapi kaedah berfikir, seni berfikir mereka tu yang kita ambil, yang kita belajar dan kita masukkan dalam pengajian Al-Asy'ariyah. Itu secara mudah lah. Jadi kiranya orang yang tak belajar Asy'ariyah, bahkan dia baca sendiri, dia pun mengaku, pendebat di sana tu mengaku bahawa dia tu baca sendiri kitab tu, tak berguru pun, menatijahkan kefahaman yang salah terhadap akidah Al-Asy'ariyah. Jadi penting berguru ni. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah olehmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam tu bukan sekadar baca sendiri, tak. Fa'lam dengan cara at-ta'allum, innamal ilmu bit-ta'allum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sahaja proses pembelajaran, hanya sahaja ilmu tu diperoleh dengan jalan ta'allum. Ta'allama ya ta'allamu ta'alluman, proses pembelajaran. Perlukan guru, perlukan kitab, perlukan segala macam alat untuk belajar. Bukan sekadar membaca sendiri. Dan ulama lain sebut, apa dia, Al-Hafiz Syekh Khatib Al-Baghdadi pernah menyebutkan bahawa la yu'khadul ilmu illa min afwahil ulama. Tidak diambil ilmu melainkan daripada mulut-mulut para ulama. Jadi bila baca sendiri, faham sendiri, natijah dia akan menyebabkan dia sendiri kata apa, tidak faham berkaitan dengan akidah Al-Asy'ariyah. Jadi itu dia punya yang kita boleh faham, yang kita boleh ambil faedah di situ. Jadi wakil daripada kita Ustaz Ahmad Faiz Hafizuddin tu pondok agak walaupun muda tapi belajar pondok. Belajar ikut dia punya peringkat-peringkat daripada mubtadi, permulaan, pertengahan sampailah akhir, belajar berkaitan dengan akidah. Jadi itu, belajar akidah ni diperlukan guru untuk perlukan kitab, perlukan panduan, bukan sekadar membahas sendiri-sendiri. Kalau ada asas tak apa, dah belajar dah sifat 20 dengan tok guru sekian, kemudian nak baca sendiri tak ada masalah. Tapi kalau ada ibarat ataupun kata apa, ada benda-benda yang tak faham, kena rujuk juga kepada guru. Cuba tengok. Tetapi beliau hanya seorang insan yang memperakui madhab-madhab ulama salaf dan penyambung pegangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Asy'ariyah ataupun Al-Imam Abu Hasan Asy'ari hanya berpegang kepada hadis ini, ma ana alaihi wa ashabi. Maksudnya Abu Hasan Asy'ari pegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kelompok umat Islam yang besar, majoriti umat Islam. Begitu. Al-Maryurki berkata, Abu Hasan Asy'ari bukanlah orang yang pertama bercakap dengan lisan ahli sunnah, tetapi beliau merupakan pendukung dan penolong madhab yang dikenali dalam kalangan salafus salih dan menambah hujah dan keterangan tanpa mendatangkan rekaan baru dan madhab yang tersendiri. Cuba kita lihat, madhab penduduk Madinah disandarkan kepada Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Lantaran itu sesiapa yang mengikut madhab ahli Madinah dipanggil sebagai Maliki. Nisbah kepada mereka yang bermadhab Maliki. Sedangkan Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu hanya berjalan di atas manhaj orang sebelumnya. Imam Malik tak buat mazhab fiqh tersendiri, dia hanya berjalan ataupun mengambil ilmu daripada guru dia yang sebelumnya. Dan sampai sanad dia tu, silsilah keilmuan tu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah keadaannya dengan Abu Hasan Asy'ari tanpa ada perbezaan di antara kedua-duanya. Al-Qabisi radhiyallahu ta'ala anhu berkata,
Nah, ni saya rujuk ada satu kitab ni nama dia I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Kiai Haji Sirajuddin Al-Abbas. Saya nak petik dekat sini. Nak katanya yang apa? Ni. Hilang dah. Nak katanya Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Maturidiyah ni dah tersebar luas seluruh dunia. Contohnya di Morocco, mazhab Maliki, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Aljazair, mazhab Hanafi Ahlussunnah wal Jamaah. Tunisia, mazhab Hanafi Ahlussunnah wal Jamaah. Libya, mazhab Hanafi juga Ahlussunnah wal Jamaah. Mesir, Hanafi dan Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah bab akidah. Contoh di India, mazhab Hanafi Ahlussunnah wal Jamaah Maturidi kebanyakannya. Pakistan pun sama. Di Indonesia kita Nusantara kebanyakannya mazhab Syafi'i, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah Maturidiyah. Di seluruh belahan dunia, tuan-puan ibu ayah ni mungkin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita majoriti sebenarnya. Majoriti umat Islam yang menganut salah satu daripada 4 mazhab fiqh dan juga dalam bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah sama ada Al-Asy'ariyah ataupun Al-Maturidiyah. Begitu. Di Yaman, di Hijaz, di Lebanon dan sebagainya. Kita ni majoriti tuan-puan ibu ayah. Jadi cuba kita tengok lagi. Syekhul Islam Izzuddin bin Abdul Salam pernah menyebut akidah Abu Hasan Asy'ari. Siapa Syekhul Islam Izzuddin ni? Salah seorang yang pada zamannya digelar sebagai Sultanul Ulama, ketua para ulama pada zamannya. Akidah Abu Hasan Asy'ari terhimpun dalamnya ulama madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Dia kena bezakan. Ada orang dia salah faham juga bab ni. Dia kata macam mana pula ulama Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali ni boleh bermazhab dengan akidah Al-Asy'ariyah sedangkan mereka ni hidup lebih awal. Kan? Macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijrah. Kalau ikut Imam Abu Hasan Asy'ari kan wafat 324 Hijrah. Kan tak sama zaman. Kan? Imam Syafi'i wafat 204, Imam Maliki wafat 179. Imam Hanafi Abu Nu'man bin Thabit 150 Hijrah wafat. Dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal wafat pada tahun 244 Hijrah. Kalau ikut garis masa zaman tu, mereka semua merujuk kepada pengasas mazhab, merujuk kepada imam mazhab. Mereka semua lahir sebelum daripada Al-Imam Abu Hasan Asy'ari yang lahir pada tahun 250 Hijrah, wafat 324 Hijrah. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan ulama mazhab di sini adalah Al-Syafi'iyah. Ulama-ulama yang susun, yang perjuangkan meneruskan mazhab Syafi'i. Kemudian Maliki, ulama yang meneruskan, memperjuangkan mazhab Maliki. Dia bukan merujuk kepada pengasas tu. Faham tak maksud saya? Dia merujuk kepada ulama-ulama yang betul-betul lumus menyebarkan mazhab tersebut dekat negara-negara yang mereka duduki. Begitu. Jadi tohmahan tu tak berasas lah. Yang siap membodohkan kita lagi. Minta maaf cakap. Cakap apa ni Asy'ariyah dan sebagainya. Cakap Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali ni bermazhab ataupun berakidah dengan akidah Al-Asy'ariyah. Kata-kata beliau ini disepakati oleh ulama mazhab Maliki pada zamannya, iaitu Abu Amru Ibn Hajib dan Syekh mazhab Hanafi Jamaluddin Al-Hasiri. Jadi Al-Syafi'iyah, Al-Malikiyah, Al-Hanafiyah, Al-Hambaliyah, rata-rata mereka bermazhab dengan mazhab akidah mereka Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Tak dapat disangkal lagi. Kena baca balik tabaqat, baca balik sejarah-sejarah, biografi mazhab, imam-imam mazhab. Kita akan dapati dekat sana terzahir kebenaran. Bukan yang datang kemudian-kemudian ni. Ibn Taymiyahnya, Muhammad bin Abdul Wahabnya, itu semua dah kemudian-kemudian. Datang kemudian, dah kurun-kurun yang mutaakhirin istilah dia. Tetapi yang kita sebut ni semua salafus salih. 3 kurun terbaik Islam, macam saya sebut sebelum ni kan. Kata-kata beliau ni disepakati oleh ulama mazhab Maliki pada zamannya, itu Abu Amru Ibn Hajib dan Syekh mazhab Hanafi Jamaluddin Al-Hasiri. Kesimpulan yang didapati daripada kata-kata ulama dan kitab-kitab penulisan mereka mencerminkan bahawa di antara manhaj utama akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai manhaj yang utama.
Kalau ditanya kepada kita ahli sunnah wal jamaah, apa pegangan kita? Quran, sunnah. Itu yang kita angkat, ijma', qiyas. Adapun akal tersebut, hujah akal tu sebagai medium. Medium untuk kita berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak fikir tentang zat? Tak boleh. Fikir tentang zat tak boleh. Bahkan dilarang oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia pernah menyebutkan bahawa al-ajzu 'anil idraki idraku. Lemah akal kita untuk mengetahui sesuatu, itulah sebenar-benar pengetahuan. Wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Perbahasan tentang zat Allah boleh bawa kepada syirik dan kufur secara mendalam. Secara mendalam boleh bawa syirik. Fikir zat sekian-sekian. Apatah lagi kalau mula kata Allah tu ada mata, tangan, kaki, wajah, sebagaimana yang mereka faham. Mereka tu yang berlawanan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mujassimah, musyabbih. Jadi kesimpulan yang didapati daripada kata-kata ulama dan kitab-kitab penulisan mereka mencerminkan bahawa di antara manhaj utama akidah Ahlussunnah wal Jamaah ialah menjadikan Quran dan Sunnah sebagai manhaj yang utama, menolak keras dan menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah, berpegang kepada hadis-hadis sahih dan lain-lain. Kenapa sebenarnya ulama-ulama kita ni, ahlul kalam kita ni, ulama al-Asy'ariyah Maturidiyah ni, kalau dalam bab al-Wahabiyah, Mujassimah, Musyabbihah ni macam terlihat keras. Kenapa? Sebab sebenarnya tuan-puan ibu ayah, kemungkaran yang paling besar sebagaimana yang kita baca hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi tu, kan, dan sehingga akhir tu, siapa yang nampak kemungkaran hendaklah dicegah dengan tangan dia ataupun kuasa dia. Tuan-puan ibu ayah, kemungkaran yang paling besar yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah kemungkaran akidah. Bukan sekadar maksiat pun kita kena cegah, kan, orang kena bantas arak dan sebagainya, segala macam kezaliman, maksiat dan sebagainya, itu satu bahagian. Tapi kemungkaran yang paling besar tuan-puan ibu ayah adalah kemungkaran akidah. Bila mula menyentuh tentang apa dia tuan-puan ibu ayah? Tentang Allah ada mata, tangan, kaki, wajah. Allah duduk di arash macam duduk di atas singgah sana dan sebagainya. Itu kata apa, dah cross the border lah, istilah dia. Jadi kita asatizah Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama sebelumnya badras habis-habisan fahaman yang macam tu. Dan fahaman macam tu tuan-puan ibu ayah dah terbukti dah boleh membawa kepada kesesatan dan keganasan. Asalnya dalam perkara yang bid'ah. Dr. Abdul Wahab Jalil, salah seorang daripada pensyarah di USIM, dia kata orang yang mula-mula terlibat dalam mentashbihkan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia bermula dengan start membid'ahkan amalan orang lain. Yasin tak boleh, tahlil tak boleh, kenduri arwah tak boleh, apa lagi? Semua amalan kita yang kita buat ni, orang Melayu buat turun-temurun. Setiap kali contohnya perayaan-perayaan tertentu, masuk Muharram ada je yang tak kena, yang kita buat. Masuk Rabiul Awal, masuk Ramadan, sepanjang tahun benda tu berulang-ulang. Dia mula dengan tu. Mereka cari pasal lah istilah dia. Cari pasal bermula dengan benda tu, mula membida'ahkan orang. Kemudian naik sikit, dah sentuh bab zat Allah, mentajsim, mentashbih dan sebagainya. Start lagi, ini kajian daripada Dr. Abdul Wahab Jalil, dia salah seorang daripada pakar diradikalisasi, pakar memulihkan orang pengganas ni, Daesh ataupun ISIS ni. Mula dengan bid'ahkan orang, lepas tu naik tajsim, tashbih, lepas tu start halalkan darah orang. Bila start halalkan darah orang, maksudnya apa? Boleh start bunuh lah. Orang tak sealiran dengan dia, dibunuh, dikafirkan, dibunuh. Itu menjadi yang kata apa, pegangan ISIS ataupun Daesh. Itu yang dikaji. Dan mereka terpengaruh, bila dikaji, terpengaruh dengan buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab, Ibn Taymiyah dan sebagainya. Jadi tak dapat tidak kita kena terangkan juga ke dalam masyarakat tentang perkara ni. Hakikat perkara ni. Nak tahu fakta dia lebih lanjut, boleh buka. Kita maklumat, nak kita akses maklumat sekarang ni mudah. Nak dapatkan fakta mudah. Dah pun dibuat kajian tentang perkara tersebut.
berpegang kepada hadis sahih dan lain-lain lagi. Begitu. Tuduhan yang dilemparkan kepada Al-Asy'ari. Cuba tengok muka surat 20. Banyak desas-desus dan fitnah yang disemarakkan. Ini bukan kitab maksud saya, ini tak masuk lagi kitab. Masih lagi muqaddimah. Masih lagi muqaddimah yang dibuat oleh, saya rasa guru saya yang susun ni, yang masukkan, Syekh Muhammad Fuad bin Kamaluddin ni, dia masukkan juga topik ini supaya kita ni nampak kita ada satu pandangan yang meluas tentang Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Apa cabaran-cabaran yang berlaku sepanjang untuk kita pertahankan akidah Asy'ari ni. Banyak desas-desus dan fitnah yang disemarakkan oleh golongan yang bertopengkan pakaian ulama terhadap Imam Abu Hasan Asy'ari. Mereka menyatakan Imam Abu Hasan Asy'ari dan pengikut-pengikutnya telah terkeluar dari ruang lingkup akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia asalnya begitu. Kalau kita sedar kan, kelompok-kelompok yang ada, yang Mujassimah, Musyabihah, Wahabiyah ni, Salafiyah ni, dia asalnya begitu. Mereka kata kita ni Asy'ariyah Maturidiyah ni bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sekarang ni, baru-baru ni, mutakhir ni, dia dah upgrade sikit. Dia upgrade sikit. Mereka membenarkan kita Ahlussunnah wal Jamaah dan mereka nakkan juga aliran mereka ni dimasukkan juga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang berlaku, yang RUU Mufti tu. Mereka tak nak kita Asy'ariyah Maturidiyah, tak nak sempitkan Ahlussunnah wal Jamaah hanya kepada Asy'ariyah Maturidiyah. Tak nak luaskan lagi. Kan? Nak luaskan lagi takrif kepada Ahlussunnah wal Jamaah dengan memasukkan mereka yang mereka anggap mereka ni so-called ahlul hadis ataupun athariyah. Mereka anggap, mereka claim dakwa diri mereka ahlul hadis dan athariyah. Sebab tu mereka nak masuk juga dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan mereka jauh sekali. Jauh sekali. Dari sudut akidah ada, dari sudut cara mereka berinteraksi dengan Quran dan hadisnya, dalam bab-bab ayat sifatnya, nas mutasyabihatnya lain, jauh sekali berbeza dengan ahlul hadis sebenar, berbeza dengan athariyah sebenar. Saya dah sebut sebelum ni kan, sejarah macam mana sejarah kenapa mereka ni Mujassimah, Musyabihah, Salafiyah, Wahabiyah ni, mereka ni tak suka sangat dengan orang yang belajar sifat 20 ni. Saya dah sebut dah pada pengajian lepas. Sebab apa? Sebab mereka anggap mereka ni ahlul hadis. Dulu pada zaman Khalifah Ma'mun, Khalifah Ma'mun ni Mu'tazilah. Ni ringkas dia ni. Khalifah Ma'mun Mu'tazilah. Bila Khalifah Ma'mun Mu'tazilah, timbul isu dulu tentang tentang isu Quran makhluk. Dan isu tu menjadi fitnah kepada ahlul hadis. Masuk fitnah tu, ahlul hadis menentang perkara ini, dan ahlul hadis pada zaman tu banyak yang dipenjara, banyak yang mati disebabkan bawah pemerintahan Khalifah Ma'mun ni. Banyak yang meninggal, banyak yang mati. Jadi mereka ni yang mereka anggap macam ahlul hadis kan. Mereka tak suka dengan Mu'tazilah. Masa tu Mu'tazilah mereka menggunakan ilmu kalam macam kita sekarang Asy'ariyah Maturidiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu zaman sekarang ni bila bawa zaman 2024 ni, zaman mutaakhirin ni, mereka tak suka kita seolah-olah macam kita ni dulu macam Mu'tazilah, Ahlul Kalam begitu. Dia ada permusuhan yang begitu ketat lah di zaman dulu. Boleh jadi begitu. Dan beberapa perkara yang lain. Jadi sejarah, sebab tu penting kita baca sejarah, tengok balik. Tengok balik. Iftirakul ummah ni tuan-tuan ibu ayah, saya pernah sebut juga, iftirakul ummah, perpecahan ummah ni memang akan berlaku sampai hari kiamat. Akan berlaku punya. Walaupun kita cuba mengharmonikan, cuba kata menidakkan, tak boleh, kita kena bersatu dan sebagainya. Tapi bab iftirakul ummah dalam bab akidah, perpecahan ummah dalam bab akidah memang akan berlaku sampai hari kiamat. Sebab tu saya baca tadi hadis Nabi SAW, Imam Bukhari sebut, meriwayatkan daripada Nabi SAW dengan sanad-sanadnya, akan sentiasa akan ada ahlul haq, ahlu kebenaran akan sentiasa terzahir sampai hari kiamat. Atau kama qala. Bermaksud satu pihak ada ahlul haq, satu pihak lagi ada ahlul batil dalam bab akidah. Dalam bab akidah. Tapi tuan-puan ibu ayah, ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan pendapat dalam kalangan umatku adalah rahmat, kata Nabi SAW. Apa pula maksud ikhtilafu ummati dekat sini? Perbezaan perselisihan pendapat dalam bab fiqh, furuk fiqhiyah.
Kan, kunut tak kunut. Baca bismillah tak baca bismillah. Itu perselisihan pendapat antara imam mazhab dan juga dalam bab fiqh tak ada masalah. Furu'. Tapi dalam bab akidah akan ada punya. Alul haq akan sentiasa menang, akan terzahir juga kebenaran sampailah hari kiamat. Tak dapat tidak. Walaupun macam mana pun kita cuba harmonikan. Cumanya jangan terlalu meratib lah istilahnya. Kita dah tu pasca dialog kan. Dah sepanjang masa sibuk dengan hentam sana hentam hentak. Kita perkasakan diri kita, masyarakat kita dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenar. Sifat 20-nya, sifat 50-nya, ajar fiqh fardu ainnya, ajar tasawuf kan, cara nak menyucikan hati, memperhiasi hati, yang kemudiannya nanti Allah Ta'ala akan bagi khusyuk, Allah Ta'ala akan bagi ilmu, Allah Ta'ala akan bagi segala macam kurniaan. Jadi itu baik kita fokus kepada perkara-perkara yang macam tu setelah kita bersibuk dengan perkara tu. Perkara dialog tu lah maksudnya. Rugi masa sebenarnya, rugi masa. Baik kita belajar Quran, makhraj, sifat huruf kan, talaqi Quran, tadabbur, tafsir kan, belajar hadis. Baik belajar yang tu. Perlu kita ketahui bahawa dakwaan yang dianggap modernisasi dalam bidang akidah ini bersalahan dengan ijma' ulama' yang selama ini memutuskan bahawa Ahlussunnah wal Jamaah ialah akidah al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi ijma' ulama' kesepakatan para ulama'. Ijma' ni dah termasuk sumber hukum. Jadi siapa yang menyalahi ijma' boleh dihukum kufur sebenarnya. Dan Ibnu Taimiyah kalau kita baca sejarahnya, banyak pendapat beliau, walaupun dia gelar Syekhul Islam, alim orangnya, banyak menguasai ilmu, tetapi banyak pendapat beliau menyalahi ijma'. Boleh dikatakan hampir puluhan ijma' dilanggar oleh beliau ni. Jadi justru apabila berpegang dengan pendapat ini, maka sudah tentu kesatuan umat Islam akan tergugat kerana telah berkurun lama kita berpegang dengan fahaman al-Asy'ariyah ini. Perkara ini berlaku kerana kejahilan mereka terhadap al-Asy'ariyah. Semoga Allah buka pintu hidayahnya kepada mereka dan menahan lidah-lidah mereka daripada mudah melemparkan tuduhan syirik kan. Mereka senang-senang je cakap kau ni penyembah kubur. Kita yang ziarah kubur ni, ziarah mak ayah kita, ziarah makam ulama, dikatakan penyembah kubur. Orang yang memuliakan capal Nabi SAW kan, pakai di kopiah dan sebagainya, kan logo capal kan, dikatakan capaliyun dalam istilah yang menghina, geng-geng capal dan sebagainya. Bid'ah, cakap kita ni pelaku bid'ah yang masuk neraka berdasarkan satu hadis tu je, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Tak belajar usul fiqh apa semua tu ngalanggap, tak tahu kullu tu am ke khas kan, kullu jami' ke kullu majmu', tak belajar, dibantai semua, kullu tu semua-semualah. Padahal di sisi kita ada kullu jami', kullu majmu'. Dalam bab ni, dalam hadis ni, kullu yang dimaksudkan, semua yang dimaksudkan tu kullu majmu', dengan maksud sebahagian. Bukan semua, sebahagian. Begitu. Khurafat dan sebagainya kepada orang lain. Mudah-mudah je mereka. Kita cakap satu je. Contohnya kita cakap Wahabi, contoh kan. Dah mereka ni. Tapi tuduhan mereka terhadap kita banyak. Banyak. Capaliyun, penyembah kubur, kufur, bid'ah, macam-macam lah. Rasulullah SAW sendiri memberi amaran yang keras terhadap perbuatan ini kerana sekiranya tuduhan kafir ini tak terkena kepada sasaran yang dilemparkan perkataan tersebut, akan terkena kepada diri sendiri, sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak menuduh orang kafir ni berat sebenarnya, berat. Takut-takut tuduhan kafir tu terkena pada diri sendiri berdasarkan hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abi Hurairah, idza qala rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ni mu'tadil, bersederhana. Apabila berkata seorang lelaki kepada saudaranya wahai kafir, maka perkataan tersebut akan terkena kepada salah seorang daripada keduanya. Boleh jadi terkena pada diri kita kembali. Sebab tu tuan-puan ibu ayah, punya sederhananya kita kan, Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, apa lagi, yang 72 golongan tersebut kan,
Murji'ah dan sebagainya. Walaupun kita baca, kita belajar doktrin mereka dah macam seolah-olah terkeluar daripada Islam, tapi kita masih lagi mengatakan mereka ni Islam. Macam Syiah kan contoh. Kita cakap mereka Islam lagi. Kita tak cakap mereka ni Syiah ni kafir tak? Mu'tazilah kafir tak? Kita tak cakap Jabariyah kafir, Qadariyah kafir tak? Wahabiyah contoh, tak cakap pun kafir kat dia. Selama mana mereka beribadah kepada Allah, Tuhan yang Esa, sembah ataupun menghadap kiblat Kaabah dan sebagainya, kita masih lagi menganggap mereka ni Islam. Tapi dia ada dia ada garis bawah dia ada point-point dia yang kena take note. Kalau perkataan mereka, perbuatan mereka bercanggah dengan Islam, kita rujuklah kepada, kalau sekarang rujuk kepada kita punya pihak autoriti agama. Orang ni macam mana dia punya ni, sekian. Adapun kita nak menuduh sendiri, tidak sampai ke tahap itu. Tapi kita faham dah dia ni dah, contoh Syiah kan, sampai menuhankan Sayyidina Ali. Syiah kan banyak juga pecahan. Ada Syiah Imamiyahnya, Syiah Zaidiyahnya, ada Syiah sekian-sekian, banyaklah pecahan dia. Ada Syiah Zaidiyah contohnya masih lagi kata apa, tidak terlalu ekstrim macam Syiah Imamiyah kan, sampai buat Quran sendiri sampai 90 juzuk. Ada pula tafsir kepada 90 juzuk tu pula. Berapa banyak tu? 30 juzuk ni kan. Tafsir contohnya, tafsir Quran kita, contoh tafsir Hadaiqur Ruh wal Raihan, contoh panjang ni. Kalau 90 juzuk ni 30 juzuk. Kalau 90 juzuk panjang mana? Ada dekat Maktabah dekat Rembau tu kan. Tafsir Biharul Anwar. Tafsir Syiah 90 juzuk. Kita 30 juzuk pun anak-anak kita bersusah payah kan nak menghafal, nak mengingat dan sebagainya, apatah lagi 90 juzuk. Syiah ni pun kita tak kafirkan secara zahir. Tapi kalau ada ucapan, perbuatan mereka, boleh kita ajukan kepada contoh pihak yang berautoriti. Begitu. Dah azan Azan. Dah masuk? Belum lagi? Dah? Oh. Tak selesai lagi. Okey. Mana dia? Semoga Allah buka pintu hidayahnya kepada mereka dan menahan lidah-lidah mereka daripada mudah melemparkan tuduhan syirik, kafir, bid'ah, khurafat dan sebagainya kepada orang lain. Okay, ini tadi Berdasarkan perkara ini, guru kami Al-Muhaddis Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki berpendapat kebanyakan umat Islam tak mengetahui dan memahami mazhab Al-Asy'ariyah. Mereka tak mengenali siapakah mereka dan metod dalam akidah Al-Asy'ariyah. Lantaran itu, sebahagian daripada mereka tak berhati-hati meletakkan Al-Asy'ariyah dalam kesesatan dan melemparkan tuduhan bahawa Al-Asy'ariyah telah terkeluar daripada agama Islam dan tergolong dalam kalangan mulhid. Itu jauh daripada kebenaran dalam menghuraikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Azan dulu, sambung sikit insya-Allah.
Sikit lagi insya-Allah. Kejahilan inilah yang menyebabkan berlakunya perpecahan terhadap kesatuan ahli sunnah dan merobek kesatuan umat Islam sehingga mereka menganggap golongan Al-Asy'ariyah tergolong dalam golongan yang sesat. Saya tak tahu bagaimana mereka menyamakan di antara golongan yang beriman dan golongan yang sesat, dan bagaimana mereka boleh menyamakan di antara golongan ahli sunnah dan pelampau Mu'tazilah yang merupakan golongan Jahmiyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin?" Patutkah kami berlaku tidak adil dengan menjadikan orang Islam yang taat sama seperti orang-orang yang berdosa? Al-Asy'ariyah ialah pemimpin-pemimpin ulama Islam yang membawa petunjuk dan ulama yang punya ilmu meliputi timur dan barat. Kelebihan, keilmuan dan keagamaan mereka disepakati oleh manusia pada zaman mereka. Mereka merupakan tokoh-tokoh ulama al-sunnah berwibawa tinggi yang berdiri teguh menentang kesesatan fahaman Mu'tazilah. Dalam mengupas tentang mazhab Asy'ariyah, Ibnu Taimiyah berkata, Ibnu Taimiyah ni cakap, ulama ialah golongan pembantu ilmu-ilmu agama, manakala Al-Asy'ariyah ialah golongan pembantu usul agama. Fatwa juzuk keempat. Sesungguhnya mereka merupakan tokoh-tokoh ahli hadis. Al-Asy'ariyah ni, fiqh, tafsir, dari kalangan tokoh-tokoh imam yang utama. Saya bacakan sikit siapa je ulama yang berada dalam mazhab Al-Asy'ariyah ni. Cuba kita tengok. Kalangan tokoh-tokoh imam yang utama seperti Syekhul Islam Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani, masya-Allah tabarakallah, seorang syekh pakar hadis yang tak boleh dipertikaikan lagi. Seorang ulama yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Takkan ulama yang syarahkan Sahih Bukhari ni jahil tentang mazhab Al-Asy'ariyah, tak tahu ataupun suka-suka dia follow tanpa mengetahui hakikat kebenaran yang dibawa oleh Al-Asy'ariyah, yang merupakan pengarang kepada kitab Fathul Bari ala Syarhi Sahih Bukhari.
yang tak dapat tidak diperlukan, dipegang oleh semua ulama. Bahkan ulama belah sana pun pegang dengan kitab ni, Fathul Bari ni. Beliau berpegang dengan mazhab Asy'ari. Begitu juga syekh ulama ahli sunnah, siapa? Al-Imam Nawawi, merupakan pengarang kepada syarah Sahih Muslim dan karya-karya lain yang masyhur yang bermazhab Asy'ari. Syekh ahli tafsir Imam Al-Qurtubi, pengarang kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, bermazhab Al-Asy'ari. Syekhul Islam bin Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, bermazhab Asy'ari. Syekh Fiqh dan Hadis Al-Imam Al-Hujjah Al-Thabat Zakaria Al-Ansari, bermazhab Asy'ari. Imam Abu Bakar Al-Baqilani, Imam Qustullani, Imam Nasafi, Imam Syarbini, Abu Hayyan An-Nahwi, pengarang tafsir Bahrul Muhit, Ibnu Juzai, pengarang ahli At-Tashil fi Ulumit Tanzil, dan lain-lain lagi yang kesemuanya merupakan tokoh-tokoh Al-Asy'ariyah. Sekiranya kita hendak mengira bilangan pakar ilmuwan dari kalangan ahli hadis, ahli tafsir dan ahli fiqh yang bermazhab Asy'ari, pasti tak muat untuk ditulis dalam buku ini, dan tentunya memerlukan beberapa jilid kitab untuk memuatkan kesemua nama ulama ini yang ilmu mereka tersebar luas di timur dan barat dunia. Sesungguhnya menjadi kewajipan kita menyifatkan mereka dengan sifat-sifat yang baik dan mengenali kelebihan ahli ilmu yang telah menaburkan khidmat mereka terhadap syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Das, peringatan akhir, di manakah lagi kebaikan yang kita harapkan sekiranya kita melemparkan tuduhan sesat dan menyeleweng daripada kebenaran kepada ulama besar kita yang saya sebut tadi dan salafus soleh. Bagaimanakah Allah akan membukakan lagi kita untuk mendapat faedah daripada ilmu mereka setelah kita beriktikad bahawa mereka berada dalam keraguan dan menyimpang dari jalan Islam. Jadi tuan-puan ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi berbahagia dan berbanggalah kita tuan-puan ibu ayah, kita ni berada dalam majoriti, pegangan majoriti ulama Islam zaman berzaman. Begitu. Dan majoriti umat Islam keseluruhannya. Jadi tuan-puan ibu ayah, cukup sekadar itu untuk pengajian kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita istiqamah, taufik untuk terus menerus berada dalam manhaj yang mulia ini sehingga ke hari kiamat kelak insya-Allah. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.